Untuk minggu ni kita akan masuk ke cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan perubahan musim dengan iklim. Kalau yang lepas kita dah belajar cara tumbuhan tu menyesuaikan diri ataupun nak melindungi diri dia daripada musuh. Ada yang berduri, ada yang beracun kan. Okey, kali ni dia bukan nak melawan musuh yang lain. Ini cara dia nak mengekalkan hidup dia supaya dia boleh terus hidup dalam persekitaran dia. Okey, pertama sekali awak kena bezakan musim dengan iklim. Iklim ni apa? Tak tahu. Okey, iklim ni senang untuk awak faham. Keadaan suhu persekitaran yang berkekalan lama lah sepanjang tahun. Itu iklim. Ada tempat macam negara-negara barat, iklim dia sejuk kan. Walaupun dia ada musim salji, musim panas, tapi senang kita dah cakap iklim dia negara yang beriklim sejuk. Musim panas dia pun kalau kita pergi sana, kalau kita orang Malaysia pergi ke musim panas dia, rasa macam sejuk je, rasa macam aircon je. Sebab iklim negara dia negara beriklim sejuk. Manakala musim pula, musim ni benda yang kata berubah-ubah. Kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan, kejap-kejap ada ribut. Itu musim. Musim ni sekejap-sekejap. Macam seminggu kita berubah, seminggu kita berubah. Itu musim. Iklim ni pula benda yang berterusan lama sepanjang tahun macam tu. Okey, itu pengenalan untuk awak. Okey, jadi dalam tajuk ni ada 3 jenis keadaan yang kita akan bagi penekanan, iaitu musim angin kencang, musim iklim panas dan kering, dan juga iklim yang sejuk. Okey, yang biasa untuk negara kita lah, negara Malaysia, alami dua ni, musim angin kencang dengan ni musim panas ni. Kita Malaysia tak ada musim sejuk. Ni lebih kepada tajuk untuk negara yang di luar, negara barat macam yang cikgu cakap tadi. Okey, untuk musim angin kencang, okey, cikgu tak nak cerita panjang sebab awak punya silibus, awak punya kandungan pelajaran awak, soalan yang masuk soalan dalam buku teks. Tumbuhan-tumbuhan yang dia akan tanya, tumbuhan-tumbuhan yang ada dalam buku teks. Dia tak akan tanya awak tumbuhan yang lain. Sebab tu cikgu terus tunjuk awak pokok kelapa, pokok ru, pokok tomato apa semua ni. Cikgu terus cakap pasal pokok dia saja. Okey, untuk musim kencang ni awak kena faham satu benda. Tumbuhan yang nak bertahan dekat musim angin kencang ni, dia mesti tak nak angin tu boleh tumbangkan dia. Boleh faham? Okey, umpamanya kalau ini adalah sebatang pokok, kalau awak tiup dia, terus dia tumbang. Tumbuhan ni dia nak buatkan diri dia, walaupun angin sekuat mana pun, ribut sekuat mana pun, dia takkan tumbang. Okey, jadi macam mana tumbuhan-tumbuhan ni buat? Sebagai contoh dia, pokok kelapa. Okey, untuk pokok kelapa, biasanya pokok kelapa ni awak tengok jumpa kat mana? Kawasan? Kawasan pantai. Kawasan pantai ni dia adalah satu kawasan yang sebenarnya angin dia sangat kuat sebab dia dekat tepi laut. Jadi angin yang bertiup sangat kuat. Sebab di kawasan pantai kan tak ada bangunan, tak ada orang kata pokok-pokok lain yang boleh lindungi kawasan tu kan. Jadi kalau angin tu datang, dia akan bertiup, memang bertiup kuat. Jadi pokok kelapa sebab dia memang kebanyakan di kawasan pantai, untuk mengelakkan diri dia daripada tumbang, batang dia tu mudah lentur. Kalau perasan kan, pokok kelapa, pernah kawan jumpa pokok kelapa yang batang pokok tegak je naik ke atas macam pokok durian? Kalau macam pokok mangga kan batang dia macam tegak je kan? Memanglah orang kata konon-konon sikit kan? Tapi kebanyakannya pokok kelapa mesti ada konon sini kan? Awak rasa apa dia ada konon tu? Lebih pokok kelapa supaya tak mudah jatuh kan? Sebenarnya pokok kelapa waktu dia nak tumbuh, dia tumbuh tegak. Tapi akibat angin tu tiup dia melentur. Umpama macam face mask awak ni lah, kan batang besi ni kan, dia boleh lenturkan dia kan. Bayangkan kalau batang besi ni dia keras, dia tak boleh lentur. Kalau tolak juga, apa akan jadi pada batang besi ni? patah. Ya kan? Patah. Sama juga dengan pokok kelapa tadi tu. Kalau batang dia tu tidak mudah lentur, kalau angin tiup dia yang kuat, apa yang berlaku pada batang dia? Batang dia akan patah. Sebab itulah awak tengok pokok kelapa kebanyakannya batang dia melentur. Sebab apa? Itu adalah kesan daripada angin yang bertiup dekat dia.
Bila angin bertiup kat dia, angin tu dah biasa bertiup ke arah sana contohnya kan. Lama kelamaan pokok tu punya batang dia akan ke arah Sana. ke sana. Kalau dia ke arah sini, Arah sini. kalau dia ke arah sini, Dia arah sana. dia akan lawan balik dia ke sana. Faham? Oh. Tapi bukannya awak ingat batang pokok kelapa tu sangat lembut pula awak boleh bengkok-bengkok sendiri, tak boleh. Cuma mudah lentur ni maksudnya dia akan ikut arah angin bertiup. Kalau pokok-pokok lain contoh macam pokok mangga, pokok petik ke pokok apa lagi, pokok lain pokok durian ke, batang ni tak mudah lentur. Kalau dia kena tiup dengan angin yang kuat dia akan tumbang. Tapi berbeza dengan pokok kelapa, batang dia mudah lentur. Kemudian daun dia pula pecah-pecah. Kalau perasan kan? Daun dia betul dia pecah-pecah kan? Sebab apa itu? Sebab apa dia macam tu? Sebab kait angin. Sebab dia tak nak meniup angin. Cuma kalau awak berenang kan, kalau awak perasan kan, awak berenang dalam air, awak masuk kelas renang kan. Cuma kalau awak berenang, kalau awak buka jari awak, apa yang berlaku bila awak tarik tu? Kalau awak buka jari, susah kan? Sebab air tu boleh lalu kat tepi-tepi ni kan. Awak mesti tutup kan, baru boleh air tu awak nak tolak ke depan, betul tak? Sama juga dengan angin. Daun itu pecah-pecah macam ni supaya angin boleh lalu dekat tepi-tepi daun tu. Kalau daun dia macam daun biasa, macam daun pokok pisang, awak bayangkan pokok kelapa, daun dia macam pokok pisang. Angin tu bila datang, angin kuat tu dia akan terkumpul dekat daun tu. Bila angin tu terkumpul, dia akan tolak pokok kelapa jatuh. Tapi disebabkan dia punya daun tu pecah-pecah, angin tu datang, dia akan lalu dia terus. Boleh faham? Jadi untuk pokok kelapa dia ada dua cara dia untuk mengelakkan dia tumbang bila angin kencang. Yang pertama, batang dia mudah lentur. Kalau angin tiup arah sana, lama kelamaan dia akan pergi ke arah sana batang dia. Manakala daun dia pecah-pecah supaya kalau angin datang, udara tu boleh lalu je ikut pergi daun. Yang kedua, pokok ru. Pokok ru ni pun hampir sama juga macam dia. Dalam pokok tadi. Okey, pokok ru dia pun sama juga. Beza dia batang dengan ranting dia pun mudah melentur. Kedua-duanya terus. Batang dia mudah lentur, ranting dia pun mudah lentur bila ada angin yang kuat. Okey, kemudian daun dia pula berbentuk jarum. Sama jugalah. Matlamat dia supaya kalau angin nak lalu, angin tu senang nak lalu melalui dia. Kalau daun dia macam pokok daun pisang, kalau angin tu kuat, angin tu tolak daun tu sekali dengan dia dah jatuh. Okey. Jadi matlamat untuk pokok-pokok yang nak bertahan dekat musim angin kencang ni, dia mesti boleh, orang kata yang pertama dia boleh lentur, manakala pula daun-daun dia mesti pecah. Mesti daun-daun dia tidak, orang kata, menyimpan angin. Menyimpan angin ni macam pokok daun pisang lah kan. Awak pernah tengok tak? Kata orang kedui apa, dia tepi dia kipas tu. Zaman dahulu dia tak kipas, dia pakai daun pisang. Okey, seterusnya iklim panas dan kering. Betul? Okey. Untuk iklim panas dan kering ni senang sangat awak nak ingat. Okey, tumbuhan dia nak bertahan daripada kehilangan air. Sebab bila musim tu panas, kering, tumbuhan tu akan kehilangan air. Macam awak lah, pada musim panas awak mesti dah cepat dahaga, betul tak kan? Sama juga dengan tumbuhan. Bila musim panas dengan musim yang kering, dia akan kehilangan air. Air dia, kalau tumbuhan, air diserap melalui apa? Fotosintesis. Yalah, fotosintesis itu proses dia. Air tu diserap ikut bahagian mana? Daun ke, batang ke, akar? Akar kan? Okey. Air diserap masuk daripada tanah, daripada akar. Tapi tumbuhan, dia nak hilang air tu pula, dia akan hilang melalui daun. Kira dia masuk daripada bawah, dia keluar daripada atas. Kalau kita manusia masuk daripada atas, keluar bawah kan? Tumbuhan dia masuk daripada bawah, air tu keluar ikut atas. Atas mana? Daun. Okey, jadi untuk tumbuhan yang nak bertahan daripada musim panas dan kering ni, yang pertama sekali contohnya macam pokok tomato, batang dengan daun dia berbulu. Berbulu ni matlamatnya apa? Untuk mengelakkan dia kehilangan air yang banyak. Kedua, kalau pokok kujit ni pula, daun dia akan bergulung. Macam dia tutup daun dia. Kan dia bercakap kan, air dia akan keluar melalui daun. Contoh macam ni kan. Contoh ni daun.
Okey. Hmm. Air tu akan keluar kat sini. Hmm. Jadi macam pokok kunyit ni, dia akan gulungkan dia punya batang, dia punya daun. Dia umpama awak ada botol air, awak tutup botol air awak tu. Kalau kunyit kan ada penutup kan. Jadi dia gulung dia punya daun tu supaya air tu takkan terhilang keluar. Macam dia tutup diri dia sendiri kan daun ni. Okey, manakala untuk pokok getah. Pokok getah dia akan gugurkan daun dia. Sebab cikgu cakap tadi kan, air akan keluar melalui daun. Pokok getah lagi senang. Dia kata tak payah gulung-gulung. Cabut dia daun dia kata. Dia keluarkan terus daun-daun dia. Okey. Jadi bila daun-daun dia dah tak ada, dia tak kehilangan air dah. Sebab air nak keluar ikut daun kan. Dia kata musim ni panas sangat, kita potong dia semua daun. Tak payah fikir apa. Okey, kemudian kita ada pokok keladi. Pokok keladi daun dia berlilin. Tahu tak daun berlilin macam mana? Boleh bayang? Awak pernah tak pegang pokok pisang, daun pokok pisang? Pernah. Rasa apa? Rasa licin. Rasa licin-licin kan? Licin-licin sebenarnya lilin. Tapi bukan lilin yang awak bakar tu, bukan. Ni lilin alam semula jadi. Lilin yang dihasilkan oleh tumbuhan. Lilin tu dia bersifat kalis air. Dia menyebabkan air yang ada dalam daun tu tak boleh nak keluar. Jadi kalau macam ni kan, contohnya ni pokok daun pokok keladi ataupun pokok pisang. Pokok pisang dengan pokok keladi sama. Daun dia berlilin. Okey. Jadi lilin tu dia akan selaput. Dia akan cover seluruh permukaan daun tu. Jadi air yang ada dalam daun tak boleh nak keluar. Umpama macam kalau cikgu nak bagi perumpamaan, awak tak tahu. Okey. Senang. Ni kan buku awak kan? Plastik ni kan? Awak bayangkan dalam plastik ni kan ada ruang kan? Kan ada ruang dekat ni kan? Ada ruang sikit ni kan? Bayangkan kalau dalam ni ada air. Tapi ni ada plastik cover. Kalau awak tutup je, awak tolak ni bawah, awak rasa air tak akan keluar tak? Tak kan? Sebab apa? Sebab ada benda yang Ada benda yang apa? frontal. Ada benda yang halang dia. Sama juga macam daun ni. Air tu ada dalam daun tu, tapi disebabkan dekat permukaan atas tu ada lilin, air tu tak boleh keluar. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya kita ada pokok kaktus. Pokok kaktus ni seolah yang antara famous lah. Okey, pokok kaktus ni biasanya dekat kawasan mana? Padang pasir. Padang pasir kan memang panas, air tu tak ada kan? Okey, pokok kaktus untuk dia bertahan dekat kawasan yang panas, yang kering ni, daun dia berbentuk duri. Duri yang ada dekat kaktus tu sebenarnya daun. Itu daun dia sebenarnya, bukan duri saja je. Tapi daun dia berbentuk macam duri. Daun dia tu berbentuk macam duri. Sebab apa? Sebab dia tak nak daun dia terlalu besar. Kalau daun dia terlalu besar macam ni, air senang keluar. Macam kalau awak minum apa nak minum bubble tea. Tak mesti pernah kan? Boba. Zaman cikgu dulu kita orang panggil bubble tea. Zaman awak dia panggil boba. Air boba tu kan straw besar kan? Jadi sekali awak sedut, air banyak masuk kan? Ada juga straw macam air kotak, straw kecil kan? Ada yang straw kecil kan? Dia macam tu juga. Kalau daun tu besar, air banyak nak keluar. Senang air keluar banyak. Tapi kalau daun yang kecil, macam bersaiz ni macam duri, halus daun dia, air tu nak keluar susah. Air nak keluar daripada daun kan? Nak keluar daripada badan tumbuhan tu. Kalau daun dia saiz besar macam boba dia tu, straw boba tu, senanglah air tu nak keluar. Tapi kalau daun tu dia punya kecil macam duri, macam straw kecil, air tu nak keluar susah. Manakala pokok kaktus akar dia sangat panjang. Sangat panjang. Contohlah kan, di pokok kaktus kan. Biasa kalau pokok lain akar dia macam ni kan. Kaktus akar dia sangat panjang ke dalam. Pokok kaktus sangat panjang. Akar dia sangat panjang untuk apa? Untuk mencari air. Dia nak cari air yang ada dalam tanah. Selain daripada itu, akar yang panjang ni supaya dia jadi kukuh. Dekat kawasan padang pasir, dia selalu berlaku ribut. Ribut pasir, pernah tak? Ribut pasir. Ribut pasir ni angin ni kuat. Jadi dengan adanya akar yang panjang dalam tanah ni, dia susah untuk tumbang. Okey, seterusnya
Kita ada pokok bunga kertas. Pokok bunga kertas pun hampir sama dengan pokok getah. Bila musim panas, kering, dia akan gugurkan terus daun dia. Senang dia kata, tak payah fikir panjang-panjang. Tak payah nak ada daun bentuk duri ke, tak payah nak ada lilin ke apa, tak payah dia kata apa. Kita gugurkan semua daun. Semua air tak payah keluar dia. Tapi ada kesan. Kesannya apa? Bila tak ada daun, dia tak ada buat apa? Buat makanan. Dia tak ada makanan. Tapi kebiasaannya, sebelum benda tu berlaku, dia dah ada simpanan makanan dia dah. Sebabkan fotosintesis dia simpan dekat akar, dia simpan makanan dia dalam batang, dalam bunga, jadi dia dah ada bekalan siap-siap. Dan fotosintesis juga tak semestinya berlaku dekat daun. Kadang-kadang dekat batang-batang dia, kalau ada warna-warna hijau tu, maknanya dekat situ pun ada orang kata klorofil juga. Dia boleh buat, tapi dia boleh buat sikit-sikit sajalah. Macam kalau awak handphone awak ada bateri, awak boleh power bank. Power bank tu bukan kuat sangat pun kan, tapi boleh lah nak pakai. Macam tu. Okey, seterusnya cuaca iklim sejuk. Okey, tumbuhan yang beriklim sejuk ni ataupun kawasan yang bersalji. Contoh dia ada dua, pokok mapel dengan pokok pin. Tu pokok mapel ni apa? Pokok mapel ni dia terkenal dekat kawasan Amerika Utara, negara Kanada. Pokok mapel ni yang best dia, kalau dekat negara kita ada pokok getah kan. Pokok getah ni kita dapat buat benda-benda getah lah kan. Pokok mapel ni bila kita toreh dia, dia akan keluar satu cair macam gula, macam gula-gula. Dia buat jadi gula-gula. Nama gula-gula dia gula-gula mapel. Dia gunakan cair tu buat jadi gula-gula. Macam-macam lah. Okey, pokok mapel ni untuk dia bertahan dengan cuaca yang sangat sejuk, dia ada kulit yang tebal. Sebab apa dia ada kulit yang tebal? Kalau awak kaitkan dengan haiwan yang berkulit tebal, sebab apa dia kena ada kulit tebal? Untuk melindungi diri. Melindungi diri dia daripada cuaca yang sangat sejuk. Umpama kalau awak kalau sejuk, awak pakai pakaian yang pakaian yang tebal supaya badan awak panas kan. Tumbuhan mana ada baju. Jadi tumbuhan dia buat macam mana? Dia pastikan kulit batang pokok tu tebal supaya dia tak beku. Sama juga dengan pokok pin. Ada gambar sekarang pokok pin. Pokok pin tu pokok apa? Pokok Krismas. Pokok Christmas. Pokok Christmas ni daun dia bentuk jarum-jarum. Tahu sebab apa? Kalau yang dekat sini bentuk jarum nak mengelakkan air hilang. Kalau dekat sini pula bentuk jarum untuk angin senang lalu. Kalau dekat sini bentuk jarum untuk apa? Untuk Awak rasa sebab apa? Yang dekat sini dia daun berbentuk jarum sebab apa? supaya tak beku. Kalau yang beku ni kulit tebal tadi, yang berbentuk jarum ni sebab apa awak rasa? Sebab pokok pin ni dia dekat kawasan yang sejuk bersalji. Salji ni bila dia turun, dia akan timpa pokok-pokok ni. Kalau daun pokok pin ni, daun dia macam pokok pisang, macam daun pokok empelam. Salji tu akan berkumpul atas dia. Berkumpul banyak-banyak, lama-lama dia akan berat, dia akan tumbang. Untuk mengelakkan salji tu berkumpul atas dia, daun dia berbentuk jarum supaya salji tu turun tak bertakung lah. Sama juga macam ni, pokok rom ni. Daun dia berbentuk jarum supaya angin boleh lalu. Yang ni pula daun dia bentuk jarum supaya salji tu tak bertakung. Boleh faham? Faham. Okey. Untuk tajuk ni, awak kena faham maksud yang utama. Macam yang angin, kawasan angin kencang, pokok tu mesti dia ada ciri-ciri yang mengelakkan dia dari bertumbang. Yang ini pula iklim panas yang kering, dia ada ciri-ciri yang mengelakkan dia kehilangan air. Manakala iklim sejuk, ciri-ciri dia mengelakkan dia daripada beku. Boleh faham? Okey. Jadi itu saja. Ada apa yang tak faham? Atau yang awak rasa nak tahu lagi? Benda yang awak rasa macam ni. Kenapa pokok ni macam ni? Cikgu, kenapa pokok ni macam ni?